Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas kehidupan masyarakat di Sabah dan Sarawak. Rupanya kehidupan mereka amat berbeda dengan masyarakat di Semenanjung. Yuk langsung kita simak aja ya. Segi sejarah, Malaysia saya anggap sebagai sebuah negara yang sangat unik kerana ianya adalah sebuah negara dengan 3 sejarah yang berbeza. Semenanjung dan Negeri Selat di bawah pemerintahan British Queen of British. Kemudian di Sabah ada di bawah syarikat Hindia Timur British, British East India Company. Sementara di Sarawak ditadbir di bawah Raja Brooke. Okay. Satu negara dengan 3 sejarah yang berbeza. Jadi perbezaan sejarah ini sebenarnya menghasilkan struktur pentadbiran yang juga berbeza. Dan struktur pentadbiran yang berbeza ini turut mempengaruhi bagaimana biografi masyarakat itu dibentuk, yang juga berbeza. Okay, saya ambil contoh. Kalau saya paling senang kalau tengok sistem perundangan lah. Sejarah dah tak sama. Sistem perundangan pun tak sama. Sistem perundangan federal dan negeri-negeri Semenanjung berbeza dengan persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak dia ada perjanjian 20, perjanjian 18 bila mana menyertai Malaysia tahun 1963. Jadi sistem perundangan berbeza menghasilkan tingkah laku masyarakat yang juga berbeza. Saya ambil contoh yang paling senang, kalimah Allah tidak menjadi isu di Sabah dan Sarawak. Diguna dengan meluas di gereja-gereja di Sabah dan Sarawak. Kalau kita mengakui ianya juga adalah tidak menjadi kesalahan, tetapi di Semenanjung berbeza penerimaannya. Mengapa berbeza? Kerana Semenanjung di bawah Queen of England, di bawah Queen of British, dia ada Pesuruhjaya Tinggi British dan Governor. Tetapi Sultan daripada 9 negeri Raja-Raja Melayu kekal menjadi ketua negara yang mengurus persoalan Islam dan adat istiadat. Jadi struktur yang berbeza ini juga menunjukkan bagaimana pentadbiran Islam itu diurus di peringkat negeri dengan Sultan sebagai ketua negara tidak ada di Sabah dan Sarawak. Kalau kita lihat perpaduan di Sabah Sarawak, dia agak berbeza sedikit berbanding dengan Semenanjung. Kita lihat hal ini berlaku di Sabah dan Sarawak. Ramai faktor, saya lihat faktor perkahwinan antara etnik. Misalnya orang Iban berkahwin dengan orang Melayu, Kadazan berkahwin dengan orang Bugis misalnya. Jadi mereka membentuk keluarga yang besar. Jadi tidak timbul di kalangan Sabah Sarawak untuk menyakiti hati ataupun sensitiviti sesama keluarga besar mereka. Sebab kita tidak boleh memandang rendah, persepsi yang buruk terhadap satu keluarga kita yang besar. Sebab kita juga saudara dan serumpun. Menarik ya teman-teman, dari sejarah dan aturan yang berlaku rupanya berbeda dari Semenanjung. Kehidupan umat yang beragama pun tampaknya lebih harmonis. Yuk kita lanjut lagi ya. Sebenarnya. Jadi sebab itulah kalau saya teringat lagi kajian lapangan kita di Mukah. Ya dulu kita buat kajian dekat Mukah, ada satu rumah yang saya duduk itu, saya ingat agak lama saya duduk ke situ. Satu rumah itu ada 3 kepercayaan. Satu agama tradisi, kedua Kristian, ketiga Islam. Mereka boleh duduk di rumah, makan bersama tapi tidak ada isu. Jadi apa kunci kepada perpaduan sebegini? Pertama, rasa hormat. Hormat terhadap keluarga, hormat terhadap interaksi dan hubungan baik. Jadi apabila rasa hormat antara satu sama lain, mereka mengelak ataupun tidak akan menyakiti dalam satu keluarga itu sendiri. Misalnya mereka masak makanan yang halal yang diterima semua pihak, dan hubungan keluarga tersebut tetap erat. Saya kira perkara ini tidak berlaku di Semenanjung Malaysia. Ini mungkin agak tabu. Ada satu tempat di Sarawak juga, apabila hari Jumaat, kawasan tempat ketak kereta dekat gereja itu
menjadi tumpuan orang Islam sebab untuk sembahyang Jumaat pengunjung atau yang pergi masjid itu agak ramai. Apabila hari Ahad pula, waktu gereja itu dibuka kepada penganut dia, mereka meletakkan dekat masjid. Ini tidak menjadi satu kontroversi sebab mereka tahu kita ni dalam konteks Sarawak misalnya, satu kaum itu tidak akan dapat membentuk sebuah kerajaan sebab mereka saling membantu antara satu sama yang lain. Jadi dalam konteks ini kita lihat interaksi yang kuat itu membentuk persamaan yang kuat. Kalau interaksi itu agak kurang, perpaduan pun akan kurang. Terima kasih Zul. Ya memang ini bukan kita nak mengasingkan kami di Sarawak Sabah daripada kawan-kawan kita di Semenanjung, tapi oleh kerana diajukan kepada saya perkara itu, memang kami sangat bangga dengan keadaan di Sarawak, dan saya ingat di Sabah sama juga, kerana memang betul di mana-mana kita berkumpul di kedai kopi yang selalu dicontohkan, kita duduk bersama, makanan berbeza tapi boleh duduk bersama. Jadi itu yang penting, kita dari perbilang kaum, bangsa, agama dan bahasa juga. Sebenarnya di Sarawak ni dikatakan, saya pun tak tahu yang jelas mana yang official ataupun rasmi. Ada kata 24 suku kaum, ada kata lebih 80 suku kaum. Jadi memang daripada mulanya memang kita berbeza sangat. Tapi mengapa kita boleh mengeratkan perpaduan silaturahim di antara semua? Saya ingat kami tak berapa menumpu kepada perbezaan agama, suku kaum, bahasa. Di mana-mana saja, kalaulah kawasan itu lebih kepada orang berbahasa Iban, Cina, Melayu, kaum lain pun dia fasih bahasa Iban. Kalau ke satu tempat bahasa Melanau, tak kira suku kaum lain, dia fasih juga bahasa Melanau. Jadi kadang-kadang kita lebih bangga kerana kita dapat menguasai bahasa suku kaum kawan-kawan kita yang lain. Jadi dari segi agama, saya tegaskan di sini, begitu juga. Selalunya kita melihat berhampiran surau, gereja. Kadang-kadang dia saling membantu dan tokong juga. Jadi mungkin kuil tak berapa banyak sana, tapi sama juga di mana kuil ada, agama lain saling membantu. Itulah teman-teman kehidupan sosial dan budaya di Sabah dan Sarawak. Mirip Indonesia ya, berbeda-beda tapi kompak. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton dan sampai jumpa lagi.